Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Yang saya hormati Datuk KSU, Datuk TKSU, seterusnya pengerusi Suruhanjaya Tenaga dan juga CEO Suruhanjaya Tenaga dan kepada semua yang hadir pada sidang media pada hari ini. Jadi pada hari ini kerajaan ingin ataupun pihak NRECC, Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim ingin mengumumkan pelarasan tarif elektrik Semenanjung bagi tempoh 1 Julai sehingga 31 Disember 2023. Kerajaan menerusi mesyuarat Jemaah Menteri pada 16 Jun 2023 telah bersetuju untuk menampung kos subsidi elektrik sebanyak 5.2 bilion ringgit sempena pelarasan tarif elektrik di Semenanjung Malaysia bagi tempoh 1 Julai sehingga 31 Disember 2023. Ini bermakna hampir kesemua pengguna domestik dan pengguna bukan domestik voltan rendah tidak akan terjejas dengan pelarasan tarif elektrik yang terbaru ini. Manakala pengguna bukan domestik, voltan tinggi dan sederhana, high and medium voltage, serta kategori baru utility air dan pembentungan akan menikmati penurunan. Ini ekoran purata harga bahan api yang menurun sedikit dari 224 US dollar per metrik tan antara Julai sehingga Disember 2022 kepada 173 dolar 50 sen per metrik tan Januari hingga Jun 2023. Namun, purata harga arang batu masih lagi tinggi dan melebihi unjuran kos bahan api yang ditetapkan dalam tempoh RP3 iaitu 79 dolar Amerika per metrik tan. Di bawah pelaksanaan mekanisme Imbalance Cost Pass-Through ataupun ICPT, pelarasan tarif elektrik bagi pengguna Semenanjung bagi tempoh 1 Julai sehingga 31 Disember 2023 adalah seperti berikut. Pertama, pengguna domestik dengan penggunaan elektrik bulanan bawah 1,500 kWj dan ke bawah tidak akan mengalami kenaikan tarif elektrik. Ini merupakan 99% daripada pengguna domestik yang ada di Semenanjung. Pengguna bukan domestik kategori tarif voltan rendah, tarif B dan D, tarif pertanian spesifik iaitu H, H1 dan H2 tidak akan mengalami kenaikan tarif elektrik di mana surcharge ICPT pada kadar 3.7 sen per kilowatt-jam dikekalkan. Dalam erti kata yang lain, perniagaan mikro kecil dan sederhana PMKS termasuklah restoran, kedai runcit, bakery, bengkel-bengkel kecil, petani, penternak, pekebun dan lain-lain perniagaan seumpamanya juga tidak akan mengalami sebarang kenaikan tarif elektrik. Ketiga, kategori baru pengguna bukan domestik iaitu operator air dan pembetongan di negeri-negeri akan menikmati penurunan kadar surcharge daripada 20 sen kepada 3.7 sen per kilowatt-jam. Ini bermakna operator-operator air di bawah kerajaan negeri akan menikmati surcharge yang lebih rendah untuk tempoh Julai sehingga Disember 2023. Keputusan ini adalah selaras dengan usaha bagi meningkatkan kapasiti dan keupayaan operator air untuk menyediakan air terawat dan bersih kepada pengguna. Keempat, pengguna bukan domestik iaitu pengguna-pengguna bervoltan sederhana dan tinggi, medium voltage and high voltage daripada kalangan industri dan komersial akan menikmati penurunan kadar surcharge daripada 20 sen per kilowatt-jam kepada 17 sen per kilowatt-jam. Ini bermaksud pengguna bukan domestik, medium dan high voltage ini akan menikmati penurunan bil elektrik di antara 28% sehingga 35% sebulan. Selaras dengan hasrat kerajaan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTEN supaya subsidi elektrik dilaksanakan secara bersasar bermula Julai 2023, pengguna-pengguna domestik dengan penggunaan elektrik tinggi melebihi 1,500 kWj atau bersamaan bil elektrik minimum RM708 sebulan
akan dikenakan surcharge pada kadar 10 sen per kilowatt jam. Dianggarkan seramai 83,000 pengguna ataupun 1% pengguna domestik akan mengalami kenaikan bil elektrik bulanan minimum sebanyak RM187 ataupun 25%. Walaupun berlaku kenaikan bagi pengguna domestik kategori ini, kerajaan masih menanggung subsidi sebanyak RM58 juta khas untuk kategori ini, memandangkan surcharge ICPT tidak dilepaskan sepenuhnya. Pengguna boleh melihat jumlah subsidi yang diberikan oleh kerajaan di dalam bil elektrik bulanan masing-masing. Kerajaan berharap agar pemberian subsidi ini dapat membantu meringankan kos sara hidup rakyat terutamanya dalam tempoh pemulihan ekonomi dan sekaligus memastikan pembangunan ekonomi negara berterusan. NRECC juga komited dengan perancangan peralihan tenaga kepada penggunaan tenaga yang mampan sambil mengimbangi elemen sekuriti tenaga, kebolehcapaian tenaga dan kelestarian alam sekitar. Antaranya, Kementerian menggalakkan amalan kecekapan tenaga dan peralihan kepada penggunaan tenaga boleh baru melalui pemasangan sistem solar PV sebagai satu option kepada pengguna untuk mengawal kos bil elektrik mereka. Oleh itu, bagi menggalakkan lagi pemasangan sistem solar PV, terutamanya pada struktur bumbung premis bangunan ataupun rooftop solar, kerajaan juga telah melakukan ketetapan untuk melonggarkan syarat di bawah program Net Energy Metering ataupun NEM dan program Self-Consumption for Solar PV Installation (SELCO) seperti berikut. Pertama, kapasiti setiap rumah bagi permohonan NEM rakyat dilonggarkan. Kalau dahulu ada had 4 kilowatt untuk pemasangan satu fasa dan 10 kilowatt untuk pemasangan 3 fasa. Tetapi selepas ini, pengguna boleh melakukan pemasangan sistem solar PV berdasarkan kriteria teknikal yang ditetapkan tanpa had seperti dahulu. Kedua, had capacity sistem solar PV yang dibenarkan di bawah program NEM Nova dan program SELCO ditingkatkan daripada 75% kepada 85%. Ketiga, program SELCO dibuka untuk permohonan dan penyertaan pengguna voltan tinggi ataupun high voltage consumers. Ya, sebelum ini mereka tidak dibenarkan untuk turut serta dalam program SELCO, tetapi selepas ini kita akan membenarkan perkara tersebut. Pelaksanaan ketetapan baru di bawah program NEM dan SELCO ini akan berkuat kuasa mulai 15 Julai 2023 berpandukan garis panduan yang akan dikemaskini oleh Suruhanjaya Tenaga. Dan kelima, Tenaga Nasional Berhad TNB juga akan mengumumkan beberapa penambahbaikan untuk menggalakkan dan merancangkan pemasangan sistem solar PV. Terima kasih. Soalan? Yes. Okay. Tak ada soalan? In fact, it's not even T20, it's 1% of the accounts. It's a very small, high usage. Sekarang kita punya measure is based on consumption. So, not purely income based lah. That's the future sebagaimana diumumkan di M10 sebelum ni. Jadi kita for now we very high usage, RM700 a month and above roughly. So basically we are also encouraging the shift is also towards more energy conservation and efficient use lah. And I think we've seen when we did the big decision in the last cycle among high and medium voltage, the demand from CNI has commercial and industrial has actually reduced slightly. And more adopting energy efficiency as well as renewable energy aspects for their premises. Tak, dia ada band lah. Ya.
So that means if you are under the 1,501, yeah, you got 10 cents surcharge. So Mm. if the 10 cents, so you don't get the 2 cent rebate. Yeah. Either or. It's not exceeding it. It's not exceeding it. It's either or. Okay, understand. Tadi. Okay, tadi. So why we any exceptions to the agreed electricity tariffs? That one, I mean, for a different day. And okay, that will when will the JPP report be issued by IEC? We had the JPAT meeting for 2022. We set in February this year. Because of a lot of the election and everything, we had to sit slightly later. And JPAT 2023, September this year, we will have a meeting. Perkiraan konsisten kilowatt per jam tu macam mana? Daripada 1,501 atau daripada kosong? Daripada 1,500? If you hit 1,501, Oh, daripada kosong? yes. I remember we had this conversation Exactly. before, Before. and yeah, Yeah. I remember Yeah. us not agreeing with that, but Yeah. it's okay. Okay, ada lagi? Berkaitan ni dulu, tarif dulu. Tak ada dah. Yang anggaran 5.2 bilion ringgit tu, kalau ringgit against USD tu dia share lagi ke dia akan berbeza? Anggaran for subsidi, yalah, I mean kita akan ada unjuran di peringkat awal bila kita perkenalkan kita punya rate tu, but of course bila dah habis tempoh tersebut we will recalculate lah. But it's of course every time kita akan look back kan, to the past, kita calculate kita punya amount dan kita akan buat unjuran untuk bergerak ke depan lah. But yeah, that one has been spent. Yeah. But it's a guide for when we move forward. Okay. Okay, sorry, can I just sum it up that this announcement means that the electric tariff remains the same, decreased at only 1% Of domestic, correct. Yeah, correct, right? Mhm. Status quo Mm. for many, but also decrease, I think. Biggest decrease, yes. Biggest decrease macam dulu for utility, air dan pembentungan, they didn't have a separate band. So dia kena macam other heavy, high and medium voltage users, non-domestic. Tetapi now they have their own band, so 3.7 cent. Back to status quo for them lah, from 20 cent to 3.7 cents a charge. Tetapi for the other CNI ni yang high and medium voltage daripada 20 cent to 17 cents decrease. This 1% sajalah Correct. akan mengalami Increase to 10 cents which is still subsidized by the government. Okay? Alright. Yes, soalan apa? Oh. Okay. Okay, yang tu kita minta dia bayar je lah. Alright. Nothing else to add to that. I mean, I think it's a good decision. I think because orang, and we have passed the anti-hopping law later after that. Jadi I think the principle of untuk menolak amalan lompat parti dan sebagainya. Okay, ada lagi? Okay, terima kasih.